Buletin Didik 17 Februari bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Kes jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak bagi minggu ke-5 hingga minggu ke-6 tahun ini meningkat sebanyak 160%. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata sebanyak 6,524 kes direkodkan pada minggu epid ke-5 dan jumlah itu melonjak kepada 16,959 kes pada minggu epid ke-6. Poin dia di sini adalah peningkatan kes di kalangan pediatric patient kita. Dan juga kita sedang melihat peningkatan dari segi kes kemasukan ke hospital di kalangan kanak-kanak. Bagi mereka yang baru lahir hingga 4 tahun, masih belum ada vaksin yang diluluskan di mana-mana negara. Tetapi untuk mereka yang berusia 5 hingga 11 tahun, sudah ada vaksin yang diluluskan dan yang sedang dilaksanakan. Khairy turut memaklumkan jumlah pendaftaran PIK-KIDS masih rendah iaitu belum mencapai 1 juta. Justru beliau berharap ibu bapa dan penjaga segera mendaftarkan anak-anak mereka untuk menerima vaksin berikutan peningkatan kes yang agak ketara ketika ini. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIK-KIDS di kawasan luar bandar mendapat sambutan yang menggalakkan daripada ibu bapa. Ini dibuktikan dengan kadar kehadiran tinggi di 5 pusat pemberian vaksin PPV yang diwujudkan di sekitar daerah Perak Tengah. Pejabat pendidikan daerah mengambil inisiatif mewujudkan beberapa PPV dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Perak Tengah. Langkah itu dibuat bagi memberi kemudahan kepada ibu bapa terutamanya yang berada jauh dari klinik kesihatan. Mengikut pendaftaran awal hanya membabitkan lebih 200 penerima. Namun apabila terdapat vaksinasi secara datang terus, jumlahnya mencapai 319 orang. Pemberian vaksin di 5 PPV melibatkan hampir 1,500 murid di daerah Perak Tengah berdasarkan surat kebenaran yang diterima oleh pihak PPD. PPD Perak Tengah juga akan bekerjasama dengan Pejabat Kesihatan Daerah bagi menjalankan program outreach di sekolah orang asli. Terdapat 3 sekolah di kampung orang asli iaitu di Sekolah Kebangsaan Sungai Perak, SK Suapadi dan SK Cenderung Kelubi yang akan melibatkan hampir 150 kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun. Pada saya tu tak ada masalah lah, tapi anak-anak saya ni memang bersemangat. Dia orang sendiri yang bersemangat nakkan cucuk sebab dia orang cakap nak untuk dilindungi. Senanglah sikit kan. Dia orang bawa balik borang daripada sekolah pun memang dia orang cakap memang dia orang nak ambil injection ni sebab dia orang nak dilindungi. Terus daftar, tak ada tunggu-tunggu sebab saya takut nanti sesuatu jadi nanti kat anak saya juga nak kena tanggung. So kerajaan bagi inisiatif macam ni, so kita ambil dulu lah. Tak ada tunggu-tunggu apa lah. Dalam pada itu, seramai 289,912 atau 8.2% populasi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di negara ini menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui PIK-KIDS setakat semalam. Berdasarkan data di laman web COVID Now, sebanyak 13,607,475 atau 57.8% populasi dewasa dalam negara sudah menerima dos penggalak COVID-19. Daripada jumlah itu, seramai 22,940,521 individu atau 97.5% lengkap vaksinasi, manakala 98.7% atau 23,217,374 menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, sejumlah 2,797,227 individu atau 89.9% daripada kumpulan itu sudah melengkapkan vaksinasi, manakala 2,879,738 atau 92.5% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Kerajaan akan membangunkan Pelan Hala Tuju Robotik Negara NRR dalam mengarus-perdanakan penggunaan teknologi robotik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelan itu mampu meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh asing, seterusnya meminimumkan pengaliran mata wang ke luar negara.
Datuk Seri Ismail Sabri dalam kenyataannya memaklumkan kepadatan robot di negara ini bagi setiap 10,000 pekerja pada 2019 adalah 55 unit dan sasarannya adalah 195 unit bagi setiap 10,000 pekerja pada 2030. Perkara itu dibincangkan pada mesyuarat Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat negara MED41RN bagi 2022 yang dipengerusikannya secara dalam talian. MED41RN menurutnya turut memutuskan untuk menyokong konsep projek pemangkin bagi memacu aspirasi My Digital. Antara contoh projek perubatan pintar yang menyasarkan penubuhan hospital menggunakan teknologi 5G bagi meningkatkan taraf penjagaan kesihatan rakyat. Mesyuarat itu turut membentangkan kemajuan dan pencapaian beberapa inisiatif yang dijalankan sebelum ini, antaranya Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Datuk Seri Ismail Sabri berkata keberhasilan My Digital akan menjadi penentu kejayaan pendigitalan keluarga Malaysia seperti diharapkan menjelang 2030. Bersua kembali, Kementerian Kesihatan akan membentangkan satu akta baru untuk melarang aktiviti merokok dan pemilikan sebarang produk merokok termasuk vape. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata pelaksanaan akta itu nanti akan mengurangkan jumlah perokok baru dan seterusnya akan tiba satu masa tiada lagi perokok di Malaysia. Menyedari perkara ini, saya dan Kementerian Kesihatan akan membawa satu akta baru ke Parlimen untuk melarang aktiviti merokok dan pemilikan sebarang produk merokok termasuk vape kepada generasi yang lahir selepas tahun 2005 yang dikenali sebagai generational endgame. Menurut beliau, pengambilan tembakau adalah faktor penting penyebab risiko kanser, malah menyumbang kepada 22% kematian akibat kanser. Jelasnya, kos rawatan kanser paru-paru akibat merokok juga tinggi, iaitu RM132.7 juta. Beliau berharap hasrat KKM itu dapat dibentangkan di Parlimen tidak lama lagi. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Hari Kanser Sedunia 2022 serta pelancaran buku National Strategic Plan for Cancer Control Program 2021-2025 dan buku National Strategic Plan for Colorectal Cancer 2021-2025 pagi tadi. Kepayahan yang dialami golongan kurang berkemampuan dan mengidap penyakit kronik untuk menggunakan perkhidmatan ambulans bagi membawa mereka ke hospital tidak dipinggirkan. Menerusi inisiatif ambulans RM1, usaha itu diharap meringankan beban mereka apabila berlaku kecemasan. Idea ambulans RM1 dicetuskan Pertubuhan Amal Uncle Kentang serta Pertubuhan Doktor Prihatin dengan bayaran minimum RM1 kewujudannya untuk membantu pesakit uzur atau kronik yang tidak mampu mendapatkan perkhidmatan ambulans kerana kos yang agak tinggi. Sebuah ambulans pelbagai guna berharga hampir RM200,000 hasil sumbangan orang ramai disumbangkan kepada warga Semenyih siang tadi. Saya lihat bahawa keadaan di Semenyih ini ada ramai yang minta bantuan ambulans dan Pertubuhan Dr. Prihatin pun ask for it. I think this is the right time. Dia kalau macam ni, kalau ada duit bayarlah. Kalau tak ada duit, RM1. Because kalau rawatan susulan untuk ke hospital, ambulans government tak ambil. Sebagai permulaan, ambulans yang beroperasi 24 jam sehari itu akan diperluaskan ke Selangor dan Kuala Lumpur. Dalam ambulans ni ada kelengkapan seperti ambulans yang lain. Ada basic life support, ada oksigen, ada juga ubat-ubat emergency yang diperlukan. Kita akan tengok sebab dia ada doktor yang akan bertugas. Doktor tersebut akan pergi bersama ambulans pergi ke rumah. Doktor akan memeriksa dulu sama ada selamat atau tidak hanya dirawat di rumah. Jika tidak selamat akan bawa ke hospital. Universiti Teknologi MARA UiTM mengumumkan penangguhan istiadat Convocation ke-93 yang sepatutnya dijadualkan bermula 2 hingga 23 Mac depan. Bagaimanapun, istiadat Convocation itu dijangka akan dilaksanakan pada Jun tahun ini. UiTM dalam satu kenyataan memaklumkan penangguhan dibuat berdasarkan perkembangan terkini peningkatan penularan jangkitan COVID-19 di negara.
Keputusan juga dibuat atas saranan Kementerian Kesihatan Malaysia dan keprihatinan Kementerian Pengajian Tinggi berikutan penularan jangkitan yang meningkat secara mendadak sekaligus membimbangkan pihak universiti. Justru itu, Mesyuarat Eksekutif Universiti memutuskan untuk menangguhkan istiadat Convocation ke-93 melibatkan 27,287 graduan UiTM Shah Alam serta cawangan Sarawak dan Sabah. Maklumat terkini mengenai penangguhan pelaksanaan istiadat Convocation ke-93 boleh dirujuk di laman sesawang convocation.uitm.edu.my. Bahasa Melayu pernah diiktiraf sebagai lingua franca pada abad ke-7 sehingga abad ke-19. Justru usaha memartabatkan bahasa Melayu perlu sentiasa diperkasakan agar sentiasa mekar di persada tamadun dunia biarpun di arus modernisasi dan penguasaan teguh bahasa Inggeris. Dalam perbincangan sembang tamu Bahasa Melayu di Persada Dunia oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Pengarah Bahagian Hal Ehwal Korporat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Madya Dr. Jessica Ong Hai Lew melihat bidang pendidikan sebagai jambatan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu di Persada Dunia. Program pertukaran pelajar antara contoh program yang dapat memperkenalkan bahasa kebangsaan kepada rakyat luar. Pertandingan antarabangsa pidato bahasa Melayu juga harus dipergiat dalam mengembangkan potensi pelajar luar berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Dan saya melihat pentingnya IPTS di sini bersama-sama dengan IPTA untuk berganding bahu, lebih banyak rakan strategik di sini untuk memartabatkan bahasa Melayu. Bukan sekadar kita melihat ada masa pustaka saja ataupun IPTA, tapi IPTS pun perlu turut serta untuk menunjukkan bahawa bahasa Melayu itu adalah bahasa yang sangat penting yang boleh kita bawa ke luar negara. Pada zaman kegemilangan zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu dituturkan oleh semua pedagang dari Arab, Cina, India dan Eropah. Ketika itu, bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa perpaduan dan bahasa komunikasi antarabangsa. Dianggarkan lebih 300 juta orang di seluruh dunia boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Ironinya kini, perjuangan memperkasakan bahasa Melayu dilihat tidak lagi sehebat dulu. Kini bahasa Melayu dianggap tidak setanding dengan bahasa lain. Malah bahasa Inggeris dianggap lebih penting selari dengan kemajuan dan peredaran masa. Untuk memartabatkan bahasa Melayu hari ini cukup besar cabarannya nak dibandingkan 10-20 tahun yang dulu. Sebab apabila telah banyak cabaran media sosial dengan digitalan dan dunia tanpa sepadan, jadi kita melihat dengan perbezaan bahasa-bahasa yang digunakan dengan semakin ringkas, dah semakin ringkas lagi dah bahasa yang kita gunakan, dan bukan setakat anak muda saja tapi telah pun menjangkiti warga yang mantan muda. Sebagai mahkota sesebuah negara, bahasa Melayu seharusnya dikuasai oleh rakyat negara ini terlebih dahulu di semua peringkat umur. Bukan hanya pemimpin dan cendekiawan, usaha memartabatkan bahasa Melayu itu perlu bermula dengan usaha semua pihak dan diangkat dalam pelbagai sektor di negara ini. Selanjutnya, saya kira seandainya kita boleh tubuhkan selain daripada di bawah Dewan Bahasa atau berlain daripada Dewan Bahasa, kerajaan telah tubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka, sudah ada Institut Terjemahan Buku Malaysia, ITBM. Barangkali kita boleh cari satu kaedah di bawah Dewan Bahasa, diwujudkan satu jabatan yang baru, satu jabatan atau satu unit yang baru, iaitu Bahasa Melayu Antarabangsa, untuk kita memudahkan gerakan. Bagaimana proses pengantarabangsa ini dilakukan dengan dana yang mencukupi. Dengan dana yang mencukupi, berperanan berfungsi seperti UC, seperti British Council, seperti Institut Gandhi. Seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia berbangga kerana bahasa Melayu antara 20 bahasa yang dikategorikan dan diberi taraf bahasa rasmi daripada lebih 6,000 bahasa yang masih diguna pakai pada masa kini.
Badan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP melancarkan kempen Read and Reuse. Kempen ini menggalakkan orang ramai menyumbang bahan ilmiah seperti buku bagi membantu meningkatkan ilmu pengetahuan komuniti dan membentuk masyarakat rajin membaca. Dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah, objektif programnya ialah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan membaca. Daripada disimpan tanpa diguna atau dibuang begitu saja, lebih baik bahan ilmiah yang dimiliki disumbangkan untuk kembali digunakan. Secara tidak langsung, ilmu daripada bahan bacaan itu dapat dimanfaatkan. Program Read and Reuse ni merupakan program yang pertama yang dilaksanakan bagi SWCOP Negeri Kedah, dan kita harap perkara ini mendapat perhatian banyak pihak untuk memertabatkan kembali budaya membaca buku-buku dan majalah ni lah, surat khabar dan sebagainya ke era kegemilangannya pada satu ketika dululah, di samping dengan maklumat tambahan di dalam media sosial. Sejak dimulakan pada 7 Februari lalu, lebih 900 buah buku berjaya dikumpul. Ia termasuk 500 buah buku yang akan dilupuskan oleh pihak perpustakaan. Bahan bacaan yang terkumpul itu akan diletakkan di sudut bacaan di 42 agensi kerajaan seluruh Kedah. Bagi bacaan kanak-kanak, ia akan diedarkan kepada 441 sekolah yang mempunyai murid prasekolah. Buku-buku yang berat kandungan, dia buku-buku yang santai sajalah. Ya, novel, cerpen, komik. Ya. Jadi sebab kita tahu orang ramai yang datang ke jabatan-jabatan tu, dia tak akan lama berada di situ. Dia mengambil tempoh yang singkat saja. Jadi kita letakkan buku-buku yang bersesuaian dengan tempoh masa dia orang berada di situ. Bagi orang awam, mereka memuji inisiatif ini dalam usaha memartabatkan lagi budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Pendapat saya baguslah rancangan itu diadakan sebab buku yang dah lama kita dah baca dah, mungkin kita takkan baca lagi. So bila kita share ke orang lain akan manfaat untuk orang lain juga. Baca, saya minat baca. Macam apa? Kalau pergi surau baca Quran sikit. Baca ni kalau tak boleh ni, kalau kita tinggal, lain kali dia terlupa balik. Ini pun kena pelan-pelan sikit. Mana ada meaning Ya, selalu tu kena baca balik. Tidak macam dulu mengaji sekolah Inggeris pun terlupa balik. Bagi orang ramai, khususnya di Kedah yang ingin menyumbangkan buku-buku terpakai, bolehlah berbuat demikian di Perpustakaan Awam Negeri Alustar. Program berjalan sehingga penghujung bulan ini. Kita ambil satu segmen daripada filem Mami Jarum yang memperlihatkan penggunaan ataupun elemen perhiasan diri daripada emas yang diguna pakai oleh golongan keturunan peranakan di Pulau Pinang khususnya. So penggunaan daripada ketur, rantai leher, gelang tangan ataupun dan juga cincin yang dipelbagaikan dan bentuk-bentuk yang agak menarik yang dihasilkan oleh tukang-tukang emas Melayu yang hebat. Dan di sinilah menunjukkan terserlahnya kehebatan ataupun elemen emas yang diterapkan dalam perhiasan diri, khususnya bagi golongan wanita yang begitu meminati dan sinonim dengan cita rasa mereka. Bersama kembali berita sukan. Kejuaraan bawah 23 tahun AFF di Kemboja. Juara 2005 Thailand membuka tirai kempen kumpulan C dengan kemenangan 3-1 ke atas Singapura. Thailand mempunyai kekuatan penuh sementara Singapura pula hanya dibarisi 17 orang pemain sahaja akibat jangkitan COVID-19 masa perlawanan sulung kumpulan C. Minit ke-16, Ilhan Fandi Ahmad menceriakan Singapura dengan jaringan pendahuluan permainan di Stadium Prince, tetapi kelebihan itu bertahan hingga minit ke-45 selepas Terasak Pomhemai menyamakan kedudukan. 12 minit sebaik separuh masa kedua bersambung, Niphit Pon Wong Tanya meletakkan Thailand pula di hadapan. Keadaan Singapura terus sukar apabila bocor lagi minit ke-62 menerusi Pyok Hemhai yang menyumbat gol kedua peribadi. Keputusan 3-1 menyaksikan Thailand lega mengutip 3 mata pertama dan Singapura terpaksa berharap kepada peluang terakhir dalam aksi kedua menentang Vietnam untuk kembali bersaing meneruskan kemarahan.
Dalam pada itu, menjelang aksi pertama skuad negara berdepan Laos esok, bekas pemain kebangsaan Zainal Abidin Hassan menyifatkan penyertaan skuad kendalian Brad Maloney pada kempen kali ini cukup baik bagi persiapan ke Sukan C Vietnam Mei nanti. Jangan hanya melihat kepada masalah yang melanda berikutan jangkitan COVID-19 menyebabkan dua pasukan menarik diri dan menjejaskan persiapan beberapa pasukan lain, tetapi impak positifnya kepada buat 27 pemain yang disenaraikan di mana 10 daripadanya beraksi pada kelayakan Piala Asia 2022 di Ulaanbaatar, Mongolia, Oktober lalu. Bagi saya, Coach Brad mengenal pasti pemain-pemain bawah 23 ini, dan gandingan campuran ini akan lebih memanfaatkan peluang dan juga membawa lebih kebaikan kepada pasukan kebangsaan. Dalam pada itu, Zainal turut berpendapat tekanan pastinya dirasai dalam kem negara ketika ini yang dilabel sebagai calon juara di samping Thailand, Singapura dan Vietnam. Bagi saya, tekanan mesti ada, memang tentu ada kepada pasukan dan pemain-pemain, tetapi confident level mereka mesti ditingkatkan dengan laluan yang seterusnya menentang Laos, dan bagi saya yakin mereka mempunyai confident yang lebih dan dapat menunjukkan mutu permainan yang baik menentang Laos ini. Zainal Abidin antara pundit perlawanan saingan Piala AFF B23 yang dibawakan Media Prima menerusi saluran TV9. Perlawanan Malaysia-Laos akan disiarkan secara langsung bermula jam 7.50 malam esok. Pameran Udara Singapura 2022 yang berlangsung selama 3 hari mengakhiri buletin Didik malam ini. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.